Anda masih lagi menonton Malaysia. Saya macam semua ni. Tak apa, nampaknya Najib lebih excited hari ini. Saya tahu pastinya ramai yang teruja sebenarnya hari ini. Sebab apa? Hari ini adalah hari mengundi. Setakat jam 11 pagi tadi, SPR dah pun menyatakan peratusan keluar mengundi adalah setakat 31%. Pastinya bagi anda yang masih belum lagi keluar mengundi ataupun mungkin tunggu keadaan cuaca lebih elok. Dan kalau kita lihat berdasarkan apa yang rakan-rakan tugas yang berada di lapangan menyatakan cuaca semakin baik ketika ini. Betul. Jadi mungkin lebih ramai lagi yang akan keluar mengundi pada sebelah tengah hari ini, mungkin selepas lunch mungkin. Syazwani lah tu. Betul. Saya akan mengundi selepas kerja ni. Okey, tadi kita nak bersambung kembali kepada diskusi kita, Isom. Tadi banyak data yang kita dah bentangkan di Astro Awan ni, bukan saja hari ini, sebelum-sebelum ni pun dah bentangkan. Ramai juga yang bukanlah bertanyakan untuk mengukur ketepatan data tersebut. Kerana satu, ada pengundi luar dan juga pensampelan kita itu kena tepat supaya kita gauge kepada sentimennya betul di bandar, pinggir bandar, luar bandar dan juga pedalaman. Seperti yang Datuk juga tanyakan tadi. Mungkin semua ada penjelasan dari aspek ini supaya kita faham pensampelan ini. Ya, saya rasa saya perlu mewakili pihak yang melakukan kajian ini. Untuk menjelaskan tentang persampelan ataupun disebut sampling. Sampling yang kita pilih itu sebenarnya merujuk kepada macam kami Ilham ialah merujuk kepada model Craig dan Morgan. Sebenarnya model ini untuk penentuan saiz yang dibincangkan dalam satu artikel yang ditulis oleh Craig dan Morgan ini, determining sample size for research activities, telah ditulis pada tahun 1970 lagi. Iaitu kalau kita lihat kepada model dia, berdasarkan kepada dia bagi pada dua chart, dua kolom, iaitu ialah confidence level ataupun tahap keyakinan sebanyak 95% dan juga 99%. Jadi kalaulah dan population size. Kalau Malaysia ini berada dalam kalau contohnya population size ini ditetapkan daripada 10 orang sample size sehinggalah 300 juta sample size. Jadi berdasarkan confidence level 95% misal contoh, dengan ralat kajian ataupun margin of error sekitar 3.5 sebagai contoh, hanya memerlukan 784 sekiranya kita ambil pengundi di Malaysia ini sekitar 30 juta. Pengundi Malaysia lah, rakyat Malaysia lah. Jadi memadai 784 sebenarnya untuk mewakili sekadar tahap keyakinan 95% dan juga ralat kajian sebanyak 3.5% ataupun 3.5%. Tetapi kadang-kadang orang tak faham bagaimana penentuan ini. Saya boleh detailkan lagi. Sebenarnya untuk satu-satu survey ataupun polling, sebenarnya penentuan sampel itu sangat-sangat crucial untuk sebagai saya, sebagai pengarah yang menentukan survey ini valid ataupun tidak. Sebenarnya sebagai contoh, rujukan kami di peringkat Ilham Center ialah buku daftar pemilih SPR. Dia mesti merujuk kepada pemilih yang layak mengundi, iaitu mesti mengikut parlimen ataupun kedudukan parlimen, pergi kepada PDM ataupun pusat daerah mengundi, kita akan keluarkan ikut sangat mikro kepada PDM dan mengikut taburan umur, jantina, kaum, pekerjaan, pendapatan itu kita akan dapat daripada kajian. Maksudnya untuk dapat satu sampel sebenarnya amat sukar untuk kita jadikan itu sebagai satu sampel daripada 1,500 ataupun 1,800 sampel keseluruhan. Jadi untuk membuat satu perbandingan ataupun sebagai satu analogi, saya pernah bertanya ketika saya membuat lawatan ke Indonesia kepada lembaga-lembaga survey di sana, bagaimana adakah mereka tidak menghadapi persoalan daripada publik ataupun rakyat awam ini mengenai sampel size yang kecil. Kalau kita ni 30 juta, dia orang ratusan juta. Tetapi sampelnya masih kecil, masih sekitar 1,800 begitu. Dia kata, Pak, kalau di sana, Pak, kalau diajukan begitu, dia kata, begitu juga macam kita mengambil darah, sampel darah. Adakah kita akan sedut satu darah dalam badan kita ini secara keseluruhannya ataupun hanya darah di ujung jari untuk menentukan darah A, AB, O ataupun sebagainya. Jadi maksudnya persampelan itu hanyalah sampel yang diambil, tetapi sampel yang diambil daripada populasi itu mesti jitu. Mesti assemble daripada populasi yang dikaji. Begitu juga dalam contoh yang lain, analogi ini ialah kalau kita chef untuk
masakan itu sedap ataupun tidak, cukup garam ataupun tidak, hanya mungkin hujung sudu. Kita tidak menghirup satu kawah itu untuk menyatakan bahawa kuah itu sedap. Jadi untuk mendidik publik ataupun mendidik keraguan masyarakat awam bahawa sampel itu tidak mewakili populasi, sebenarnya merujuk tadi mungkin ada keraguan siapa klien dia. Saya tidak menafikan Datuk, sebenarnya merujuk kepada firma kajian itu dia kata siapa di belakangnya. Di Malaysia ni agak unik kerana bagi saya kalau contoh Ilham ni, kami adalah syarikat yang bebas, tidak ada pembiaya, tidak ada yayasan yang menaja. Kalau di negara-negara maju biasanya mereka akan ada foundation besar yang akan membiaya dan mereka bebas dan mendapat grant secara tahunan. Macam tadi, mungkin di Malaysia ini oleh kerana syarikat ini terpaksa untuk survive, mereka terpaksa mencari klien ataupun mereka mencari upah. Tapi untuk kajian pilihan raya ini, untuk Ilham kami memang mengeluarkan modal sendiri. Malahan kami mengatakan kepada macam saya kepada staf saya, ini adalah modal labur dan lebur tu. Memang tidak ada ROI-nya. Tidak ada ROI-nya. Jadi tetapi oleh kerana ini adalah tanggungjawab kami, maka kami penting dapatan ini juga untuk kita membaca sentimen tersebut. Memudahkan kerja kami lah. Betul. Membaca. Okey, itu bagaimana penjelasan? Kerana ini penting. Kenapa soalan ini ditanya? Kerana bukan sahaja orang ramai itu ada persoalan yang ditinggalkan, tapi juga ada juga ahli politik yang bertanya. Sentimen ini tidak tepat dan sebagainya. Ini yang kita tidak mahu. Sebab dahulu masa saya belajar Syazwani, lecturer saya selalu marah. Jangan persoalkan sampel. Saya lah dulu sebab saya pernah tanya soalan itu. Persoalkan hasil itu yang kita perlu debatkan dan sebagainya. Okey, saya bersama dengan rakan tugas sebab satu petang nanti kita akan bersama dengan rakan tugas yang lain. Ketika ini Faris Daniel sudah pun bersedia segak bergaya pada ketika ini. Faris, apa tawaran kita untuk satu tengah hari nanti? Baik, saya akan ambil alih tugas Ibrahim Sani di Island ataupun dengan Gigi sekali tadi. Selepas ini jam 1 sampai 3.30 petang saya akan bersama dengan Haris Ashraf dan juga Jasmine Abu Bakar sebagai host. Dan dua tetamu kita hari ini adalah Fellow Institut Masa Depan atau MASA, Datuk Dr. Madeline Berma dan juga penganalisis politik dari USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Say hi to the camera. Baru undi. Jadi nantikan perbincangan kami dan juga segala perkembangan komprehensif yang akan kami bawakan sehingga jam 3.30 petang nanti. Baik, terima kasih. Ya. Nampaknya tetamu kita yang baru hadir juga sudah pun selesai menjalankan tanggungjawab mereka pergi mengundi. Saya kira Faris Daniel juga dah pergi mengundi tadi macam nampak. Undi pos. Oh, dia undi pos. Okay. Kita dengan kami undi pos kat sini. Betul. Ada segelintir daripada kami lah yang menggunakan kecuali proses. Awak lah, awak orang sini. Ya, betul. Okey, mungkin beberapa minit terakhir inilah bersama dengan Datuk Wan. Kalau kita lihat kepada peratusan keluar mengundi ini, Datuk Wan, apa agaknya jaminan ataupun ada gesaan lagi yang ingin disuarakan oleh Datuk untuk orang ramai keluar mengundi dan juga penambahbaikan dari segi SPR itu sendiri untuk melancarkan lagi proses berbaki beberapa jam lagi ni? Okey, pengalaman saya kalau sampai jam 1 kita tak dapat 50%, bermakna peratusan rendah. Okay. Sebab entusiasm orang nak keluar mengundi ni banyak sebelah pagi. Dan semua parti politik pun, calon-calon pun menggesa penyokong mereka keluar pagi. Okay. Jadi tapi ada satu perkara yang baik saya perhatikan dalam ni, reminder daripada SPR supaya datang bagi mereka yang warga MAS tu bukan yang ada COVID ke. Dia suruh datang selepas jam 4. Jam 4, jam 6. Supaya tidak bercampur. Langkah lain lah. Okay. Kan KKM kan ambil dia. Langkah lain nak bagi prioriti kepada pengundi yang ada COVID ni. Jadi dia minta antara jam 4 hingga jam 6. Tapi kita dengar tadi ada pesakit COVID yang datang sebelah pagi. Betul. Baik. Jadi berbalik kepada peratusan. Kalau peratusan tengok SPR bagi nanti sampai jam 1 kita tak sampai 50%. Dan saya rasa kita masalah nak mencecah 80%. Apatah lagi dengan faktor cuaca dan sebagainya dan orang-orang yang tidak begitu berminat lah nak keluar sebelah petang ni. Okey,
Jadi mau tak mau inilah kita kena fikirkan macam mana nak menarikkan lagi orang keluar mengundi selagi sistem pilihan raya kita guna pakai sekarang seperti yang sedia ada ni. Melainkan kita ubahkan sistem, itu sistem kaedah tu kita ubah, tu lain cerita lah. Tapi buat masa ni undi hanya dikira mengikut kertas undi. Jadi mereka yang nama ada dalam daftar pemilih tu sekarang ni dah automatik. Semua rakyat yang layak boleh keluar mengundi. Ya. Jadi nasihat saya lah, jangan ambil mudah pilihan raya ni. Sebab benda datang 5 tahun sekali. Dan satu keputusan yang sangat penting kita buat untuk masa depan. Betul. 5 tahun. Jadi walau macam mana banyak kerja sekalipun, sehingga kan kerajaan dah bagi cuti dan sebagainya. Dan kita patut gunakan hak di sisi perlembagaan dan kuasa tu untuk menentukan masa depan negara kita. Jadi saya menasihat kepada semua yang belum keluar mengundi, eloklah jangan ambil ringan, jangan ambil mudah hak dan peluang yang ada pada hari ini untuk rakyat Malaysia menentukan masa depan negara kita. Hisam pula jangkaannya lepas Jadi dua situasi lah. Sekiranya selepas pukul 1 itu tidak mencapai 50% seperti yang Datuk katakan, apa agaknya situasi yang kita boleh gambarkan. Betul, dan juga sekiranya melepasi angka 50% itu setakat 1 tengah hari. Baik, sebenarnya oleh kerana pertambahan undi yang besar, sebenarnya sekarang ni kalau kita kira tadi 31%, sebenarnya yang dah keluar daripada mengundi ini sebenarnya 6.5 juta dah. Jadi satu angka yang besar tu bila jumlah yang besar. Betul. Jadi kalau kita lihat pada PRU yang lepas, angka ini sudah melepasi angka yang telah dicapai pada pilihan raya yang lepas. Okey. Dalam waktu yang sama lah. Dalam waktu yang sama, dulu pada 11 pagi 36%, 5.38 juta. Tetapi 11 pagi 31% sudah pun 6.5 juta. Jadi oleh kerana pertambahan ini, kalau kita lihat 58% pun sudah sebenarnya mencapai angka 82.32% yang keluar mengundi, iaitu sebenarnya 12.3 juta yang lepas. Jadi bagi saya, kalaulah sampailah waktu tutup mengundi ini melepasi daripada angka 60% pun sebenarnya itu adalah sudah mencapai angka yang besar. Peratusan mengundi yang keluar. Dan ini adalah kerana base ni besar. Kerana base kita besar. Jadi bagi saya, walaupun itu saya merasakan ini adalah masih lagi di tahap paras yang keluar mengundi di paras tinggi dalam sebagai perbandingan dengan tahun yang lalu lah, PRU yang lepas. Okey, itu bagaimana untuk kita melihat keadaan semasa inilah. Penting untuk kita memahami fungsi dan SPR itu dan juga fungsi perjalanan pilihan raya sepanjang proses tersebut. Dan setakat pukul 1 tengah hari tadi, setakat ini yang kami ada untuk SPR ini setakat jam 11 pagi lah. Belum ada yang terbaru lagi kan? Mungkin dalam beberapa minit lagi. Betul. InsyaAllah akan ada yang terbaru dan kita akan lihat sama ada pukul 1 tengah hari. Ini kira waktu crucial lah. Betul. Sama ada lepas ke tidak 50%. Dan pada masa sama seperti yang Hisam menjelaskan juga, kalau tak lepas pun kita melihat dari segi angka itu, kalau dikira dengan pertambahan jumlah baru dan sebagainya, agak tinggi. Betul. Dan juga bagaimana untuk kita baca 31% itu juga sudah menandakan pengundi yang ramai melebihi PRU yang lepas. Baik. Itu bagaimana untuk kita melihat dan bagaimana ini akan mencorak dan juga memberikan gambaran kepada keputusan pilihan raya umum ke-15. Sudah pasti diskusi ini akan disambung kepada pukul 1 pagi sehinggalah ke malam nanti, sehinggalah pembentukan kerajaan. Kalau tak bentuk malam ni, kita terus discuss sampai terbentuk kerajaan. Terbentuk aja. Dan juga sampailah kami juga akan mengambil alih semula esok pagi untuk meneruskan perbincangan. Sudah pasti untuk kita melihat keputusan itu yang paling penting. Selepas kuasa ini diserahkan kembali kepada rakyat hari ini untuk anda pilih siapakah, seperti yang semalam Saudara Mujibu sebutkan, tugas kita hari ini adalah memilih pekerja kita. Betul. Yang kita bayar gaji mereka menggunakan pembayaran cukai. Kata Saudara Mujibu. Sedap ayat ni. Bagaimana kita melihat pemilihan ini adakah tepat dan juga kena dengan apa yang kita jangkakan, itu kami akan bawakan di Astro Awani setiap masa sehingga terbentuknya kerajaan dan juga sudah pasti selepas itu. Dan bagi mereka yang kalau masih lagi ragu-ragu lah, saya kira untuk keluar mengundi, peratusan inilah yang perlu anda tingkatkan kerana ini adalah tanggungjawab kita untuk keluar mengundi bagi memilih pentadbiran untuk 5 tahun yang
seterusnya. Terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada Saudari Somudin Bakar yang merupakan pengarah eksekutif Ilham Center dan juga Datuk Wan Ahmad Wan Omar yang merupakan bekas timbalan pengerusi SPR. Sebentar tadi kita bersama dengan Dr. G. Manimaran yang merupakan penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia. Pastinya seperti yang Najib katakan, kita akan terus bawakan analisis dari semasa ke semasa, tapi untuk jam ini Sikit kita saja. berakhir di sini. Ya, kami berakhir di sini, tapi rakan tugas selepas ini Akan sambung juga. Akan ada Haris Ashraf Hasnan dan juga Jasmine Abu Bakar dan juga Faris Daniel akan bersama anda selepas ini, dan anda boleh ikuti semua perkembangan ini juga di setiap media sosial kami dan juga laman web kami astroawani.com dan juga undi.astroawani.com undi.astroawani.com untuk tahu perkembangan terkini lah. Dan juga sekiranya anda nak kongsikan, sebab kita tahu ini dah orang kata berdasarkan peratusan keluar mengundi ini adalah berdasarkan trend juga. Sebab apa mereka nak kongsikan jari mereka dah dicelup dakwaan, menandakan mereka sudah menjalankan tanggungjawab mereka. Kalau anda nak kongsikan foto-foto anda, gunakan hashtag Malaysia Memilih dan juga saya dah undi. Saya dah undi. Saya dah undi. Kami akan kumpulkan dan juga kami akan muatkan di laman media sosial kami. Baik, sekian saja. Saya Najib Arif. Saya Nur Syazwani Safusham. Kita jumpa lagi. Selamat mengundi. Dan Assalamualaikum.